Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di satu multaqa sunnah, supaya kita boleh mengingati sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ajaran yang kita nak pakai hidup di dalam dunia yang sementara ini. Pihak saya terima kasih kepada Tuan Imam dan ahli jawatan Masjid Darul Muhajirin yang sudi jemputnya saya sebagai seorang daripada penceramah di dalam multaqa ini. Biiznillah ta'ala kita akan dengar sedikit daripada pengingatan daripada Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia. Allah Ta'ala muliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan kita sebagai anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan Tuhan memudahkan bagi kita untuk kita cari makan, sama ada di laut dan di bumi. Dan Tuhan tadi itu muliakan kita lagi dengan beberapa perkara. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan Tuhan muliakan kita di atas perkara-perkara yang Tuhan jadi mari ni, daripada segala makhluk ni banyak lagi. Apabila kita sebagai manusia mengetahuinya hakikat yang Tuhan mengadakan kita, yang menjadikan kita, bukan Tuhan menjadikan kita dalam arti kata tak mengaturkan hidupan kita. Bahkan Tuhan mengatur dan mengajarkan kepada kita, berikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kerana manusia ni, ya asal dia ni tak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada perut ibu kita, hal keadaan kita tak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala menjadikan pandangan mata kita, telinga kita, akal fikiran kepada kita, supaya kita itu syukur kepada Allah Ta'ala di atas kita menggunakan alat-alat perkara tadi itu untuk nak carinya ilmu pengetahuan yang nak membawakan hidupan kita di atas muka bumi ini, supaya sempurnanya kita sebagai al-insan, sebagai manusia. Allah Ta'ala ni, dia rahmatkan kita, dia menurunkan kepada kita Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan hidup bagi kita. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Ta'ala beri belaka pada kita, dan Tuhan menghidayahkan kita. Hidayahkan kita besar sekali, iaitu Tuhan berikan kita cahaya daripada Allah Ta'ala. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Datang daripada Allah Ta'ala cahaya dan kitab yang terang kepada kita. Al-Quran adalah satu kitab yang memimpinkan kita kepada arah kebahagiaan hidup dunia maupun di akhirat nanti. Benar ni, kita sendiri sebagai manusia boleh rasa di dalam hati kita apabila kita muamalatkan dengan Al-Quranul Karim. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam.
Dia menghidayahkan kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan Tuhan tadi itu beri berita gembira kepada orang yang beriman, anna lahum ajran kabira, sesungguhnya bagi mereka itu orang yang beriman ganjaran yang besar, yakni syurga yang kekal abadi di dalamnya. Kalau gitu tajuk Al-Quran ini yang kita sebagai umat Islam kena beri kepentingan kepadanya, dalam arti kata kita kena mengambilkan diri kita, muamalahkan dengan Al-Quran. Kerana Quran adalah bukan sekadar kitab yang nak menghidayahkan manusia daripada kegelapan kekufuran, daripada kegelapan jahiliyah kepada Islam, daripada kegelapan rengkaan kepada jalan sunnah an-nabawiyah. Bukan sekadar itu. Bahkan dia adalah kitab syifa, kitab yang nak mensembuhkan penyakit jiwa kita, akal pikiran kita dan pemikiran kita. Semua tadi itu tercatat dan ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Tuhan buat turunnya Quran tadi itu sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Kalau gitu, Quran ini datang daripada mana? Kita sebagai umat Islam kena faham biar molek, biar jelas serta adanya hujah daripada Allah Taala, hujah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan pahaman kita. Quran ini datang daripada Allah Jalla Jalaluh. Bukan datang daripada mana? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan penciptaan alam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Waktu turunnya Quran tadi itu Jibril alaihi salam bilisanin nazala bihi ruhul amin ala qalbika, di atas hati engkau ya Rasulullah, ala qalbika litakuna minal munzirin, supaya engkau itu jadikan orang yang berikan amaran kepada manusia. Bilisanin arabiyyum mubin, dengan bahasa Arab yang nyata dan terangnya. Coba kita perhati sedikit daripada Al-Quran yang tersebut tadi. Kenapakah Allah Ta'ala rakyat kata ala qalbik, di atas hati engkau ya Rasulullah? Kerana Al-Quranul Karim ini bukan sekadar dia masuk di dalam telinga, bukan sekadar kita tengok dengan mata, bukan sekadar kita sentuh dengan anggota, tetapi hak nak sekali, iaitu dia tadi itu nak memakan, seolah kata dia nak mengkontrolkan hati. Hati manusia ni pasti dia tadi itu kena mulazamahkan diri dia, hati dia tadi itu dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita nak mulazamahkan diri hati kita dengan Al-Quranul Karim? Yakni pasti kita kena tadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Pasti kita kena tadabburkan dia. Tadabbur lagu mana? Yakni kita memahami akan isi kandungan yang Allah Ta'ala itu berikan kepada kita. Bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita dengar, bukan sekadar kita tadi itu lihat dengan mata kepala. Sedangkan kita kena ambil hati kita tadi itu, menetapkan dengan Al-Quranul Karim, supaya hati kita tu tak terlari daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh. Hati manusia ini dia berhajat sangat-sangat kepada ajaran Allah, kepada ajaran Al-Quranul Karim. Kerana Quran ini menepati roh kepada roh kita. Sesiapa yang tidak adanya Al-Quranul Karim di dalam tubuh badan dia, di dalam dada dia, seolah kata roh dia itu tidak ada makanan. Begitu juga jasad kita ni, apabila tidak ada makanan, dia tidak mensuburkan
tidak memberikan kekuatan, tidak membawa kepada hadapan, juga sedemikian itu roh kita kalau tidak ada makanan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makanan daripada Al-Quranul Karim, nascaya kita kada hundur bah ke belakang. Kita akan hundur klik ke belakang, tak pergi ke depan sama sekali. Dengan sebab itu Al-Quranul Karim ini menepak roh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikian itulah kami Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada engkau ruham min amrina, roh sebagai perkara yang nak menghidupkan diri manusia, nak menghidupkan jiwa manusia, nak menghidupkan hati manusia. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Belum daripada tu engkau sendiri ya Rasulullah tidak mengetahui pendetailan yang ada di dalam ajaran Islam, yang ada di dalam ajaran orang-orang yang beriman. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak kuasa nak mengetahui dengan cara pendetailan perkara-perkara tersebut. Dengan sebab itu Al-Quranul Karim adalah satu kitab yang kita kena muamalah dengan dia, dalam arti kata kita kena memahami dia. Usaha kita nak memahami, pastilah cara-cara yang dijalankan oleh orang Islam kita sekarang, dalam arti kata baca, beri pentafsir, beri huraian dan sebagainya. Munasabahnya kita ni tak beberapa lama lagi kita akan sambut bulan Al-Quranul Karim sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa taala buat turunnya kitab perlembagaan di dalamnya. Kita kenal dengan bulan puasa. Golekkan ni kita kenal dengan bulan puasa. Jarang mana kita nak tandingkan diri kita kata bulan Ramadan, iaitu bulan Al-Quranul Karim. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh dia firman di dalam Al-Quran, coba kita perhati di awal daripada ayat, dia kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan iaitu bulan yang turun di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan ni iaitu bulan Al-Quran. Bulan perlembagaan kita sebagai kitabullah dinamakan Al-Quranul Karim. Itu makna bulan hak kita nak sambut. Kita nak sambutnya sambut bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kalimah Ramadan tadi itu iaitu musim panas. Masa yang tidak adanya seni sangatlah, tak sejuk sangat. Panas tu mana? Ramadan. Tu hewak turunnya Al-Quran di dalam bulan yang panas untuk nak mencobakan kita sebagai manusia, adakah kita boleh nak terima perlembagaan kita dengan cara molek. Tidak ada perkara dalam dunia ni malaikat kena lepas daripada percobaan belaka. Kalau gitu, kita ni yakni unzila fihi al-Quran, Quran turun di dalam bulan Ramadan ni, gapo dia? Iaitu hudan linnas. Sifat bagi kitab Quran ni iaitu hidayah, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi apa? Petunjuk bagi manusia. Petunjuk daripada mana? Daripada ayat yang kita dengar tadi, iaitu petunjuk kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yakni dia tadi itu tunjuk kepada jalan yang molek. Itu makna kata hudal linnas. Kalau kita baca daripada awal surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi dalam ni dalam surah Baqarah ni juga di tengah tu, yakni Tuhan kata hudal linnas. Petunjuk bagi semua manusia. Manusia mana-mana, iaitu dia berhajat kepada pertunjuk Al-Quranul Karim. Berhajat pada tunjuk Al-Quran ni makna lagu mana? Yakni kita kena tadabbur klik pada makna hak asal,
kita tadabbur, kita lihat, kita tengok, supaya kata kita itu boleh terbuka di dalam diri kita, jiwa kita, perkara-perkara yang kita tadi itu kena faham daripada Tuhan. Kerana apabila Tuhan kata hudal linnas, bukan sekadar tu wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan daripada Allah Ta'ala kepada manusia dan furqan. Furqan ni makna boleh kita buat beza di antara benda hak salah dan benda hak betul. Pasti kita kena tengok di dalam isi kandungan Al-Quran, di dalam ajaran Al-Quran, manakah hak Tuhan raya, hak itulah betul. Hak manakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegahkan di dalam Al-Quran, itu adalah perkara yang batil. Cuma bagaimana kita nak hati kita sebagai manusia tadi itu jelira, berasa kata makan, berasa kata serenuk, berasa kata kejak dengan aliran Al-Quranul Karim. Pasti kita sebagai manusia ni kena gunakan akal fikiran selepas daripada hati. Gunakan akal fikiran tadi itu yang kita dengar. Qur'an ni ya jenis kita kena dengar. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala raya semua perkara-perkara hamba sebut tadi itu di dalam ayat Al-Quran. Nanti kita tengok tepat natijah orang nak jadi lagu mana. Qur'an ni kita kena dengar, sebab tu Tuhan kata wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacanya ayat Al-Quran, dengar molek, dengar dengan telinga jadi molek. Kemudian adalah kita itu ansit. Ansit mana kata kita perhati jadi molek akan isi kandungnya hak Tuhan raya tadi itu. Harap-harap kita termasuk daripada golongan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gitu, jalan kita nak membahagiakan hidup kita, duk depan kita, Quran 30 juzuk daripada Allah Ta'ala kepada kita, tetap siap-siap mari dah. Cuma duk terlekat satu perkara lagi di diri kita. Terlekat di mana? Duk terlekat kata kita tak memahami dengan cara sepenuhnya akan isi kandungan Al-Quran. Hak Tuhan duk royak hak kita. Hak Allah Ta'ala duk menceritakan hak kita, nak kita berjaya dalam dunia dan bahagia di hari akhirat. Kita tak faham. Allah kata kita tak faham soalan. Kita tak fahamnya apa nama orang tanya. Bagaimanakah kita nak jawapan? Apabila kita tak boleh nak jawapan kepada diri kita dengan sebab kita tak faham soalan, dengan kita tak sebab kita tak fahamnya apa yang dikemukakan, di situlah manusia tak keluar daripada kegelapan. Tak keluar tubik daripada dok lemah. Lemah dengan jahiliyah, lemah dengan kejahilan, lemah dengan cara perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Dengan sebab kita cari jawapan kepada diri kita itu tak jumpa. Sedangkan ia duduk depan kita. Tetapi alat hak kita nak terima perlembagaan kita sebagai kitab yang kita nak pakai hidup, kita tak faham Tuhan royak kita. Dengan sebab itu, sahwah hak berlaku, hak seolah kata kebangkitan ummah hak baru ni bukan kok mana dak. Bukanlah dia tadi itu tak mari daripada belakang kepada depan. Tak, ia mari daripada belakang ke depan juga. Cuma ia nak bawanya anak kunci hak baru-baru untuk nak umat manusia itu dapat jawapan daripada Tuhan tentang masalah hidupan diri dia. Tentang masalah nak pakai hidup di dalam dunia tadi itu, ia kena melalui kitab Allah Jalla Jalaluh. Kena melalui perlembagaan yang dinamakan dengan bahasa syarak, yakni Al-Quranul Karim. Kalau gitu, Al-Quranul Karim tadi itu kita nak pakai dia, kita nak guna dia, kita nak beramal dengan dia, pasti kita kena memahami dia. Di atas wajah mana? Di atas wajah ya Allah Ta'ala itu kena
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan kepada kita. Kalau tidak, nescaya kita termasuk di dalam golongan ya Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan katakan, walau syi'na la rafa'na watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Coba baca sikit ya Rasulullah tentang ayat aku ni kepada umat manusia, bagi mereka yang ada hati padangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia kita ni insalakha minha, paling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'ahu syaitan, apabila kita paling daripada ajaran Tuhan, nescaya syaitan itu akan jadi qarin dengan kita, ya duk sekali dengan kita. Fakana minal ghawin, maka termasuklah kita daripada golongan orang yang rugi. Lalu Allah Ta'ala kata di dalam Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau aku hendak, nescaya aku akaknya kamu wahai manusia dengan Al-Quran. Tetapi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang kata, Allah Ta'ala akaknya manusia umat ini dengan Quran, dan Tuhan buat turun juga umat ini dengan Al-Quran juga. Hak tu yang kita bimbing. Apabila jadi gitu, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi kita ni tak nak bergerak. Golek ke orang kita ni malah. Nak dengar apa malah, nak faham tu jauh, nak beramal kok jauh lagi. Bagaimana kita nak buai sifat malah kita, buainya sifat jemu kita, buai sifat tak save gerak kita tadi itu, tak dapat tidak, kita kena kontrol di hati. Kena fahamkan di hati, kena menjelaskan di hati dulu. Barulah kita tadi itu boleh akaknya kepala. Kalau tidak, nescaya sebagaimana Tuhan kata saat ni, kita akan duk akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, ikut hawa nafsu, duk tempat tu lah. Tak ada perubahan, memikan pian-preng, tak ada perubahan gapo-gapo. Sehari ke sehari, Ramadan ke Ramadan, setahun ke setahun, 10 tahun ke 10 lah. Tak ada gerak ke gapo-gapo. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi kita jauh daripada ajaran Tuhan kita yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, tetapi kita sendiri tak faham. Lalu Tuhan kata, seumpama famathaluhu kamathalil kal. Hani hak kita bimbing, amma bimbing juga diri amma. Kita sendiri pakat bimbing diri masing-masing. Seumpama binatang anjing, Tuhan kata. Hak tu hak kita bimbing. Lagu mana? Kamathalil kal in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kita lepas hidup gitu ataupun kita suruh dia kerja, lidah duk luar sama. Sama dalam keadaan tak ada beza. Duk lagu tu tak ada beza. Allah kata mari gapo-gapo tak ada beza. Sebab gapo? Sebab kita jauh daripada perlembagaan kita hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan sebab itu kita ni hak dok royak semua ni biar kita nak buat amal. Orang hak tahu tu tahu dah. Cuma kita sebagai awam, orang mula nak faham, orang mula nak belajar, orang mula nak tahu, terkadang iman kita lebih kukuh, iman kita lebih cermelang, iman kita lebih bersih, di dalam arti kita nak merapatkan diri kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Taksirnya kita ini Tuhan muliakan kita, tetapi akhir sekali kita menghinakan diri kita sendiri daripada dalam arti kata kita paling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang paling daripada ajaran Tuhan ni, soal, adakah dia itu hidup dengan cara bahagia? Cuba kita perhati pada soalan yang amba kemukakan kepada kita sekalian. Adakah orang paling daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh, dia itu nak bahagia di dalam hidup pada dunia?
Dan hidup perharian dia, keluarga dia, abadan. Tak ada kebahagiaan. Tandaan, keterangan, bukti di mana? Cuba tengok orang yang tak berpegang dengan ajaran Tuhan. Daripada orang putih, orang Cina, orang mana, terutama orang tak beriman. Akhir sekali dia sudahkan diri dia dengan apa? Sudahkan diri dia dengan bunuh diri. Sedangkan dia tadi itu kalau kita kira dia tak ada kait dengan gapo hidup dia. Bangun pagi nak naik ke atas, nak turun ke bawah, nak terubai lagu mana pun ikut. Akan tetapi kenapakah akhir sekali dia kena menyudahkan diri dia dengan kena bunuh diri? Ini nak menunjuk kata apa yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran benda tu benar. Allah Taala kata lagu mana di dalam Al-Quranul Karim? Tuhan kata, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa dia paling daripada ajaran aku ni, nescaya hidup dia hidup di dalam keadaan sempit. Dalam keadaan susah, dalam keadaan tak bahagia, dalam keadaan tak senang. Tu makna dhanka. Benar apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Dengan sebab itu Allah Taala kata, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa dia turutnya hidayah aku, maka orang ni tak akan sesat jalan dan dia tak akan hidup di dalam kecelakaan. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, Quran pakai ada belaka di rumah ni. Di masjid pun pakai ada belaka. Cuma bagaimanakah kita nak gunakan dia sesuai dengan makam, sesuai dengan pangkat Quran yang Tuhan kirimkan kepada kita. Kalau kita tak mikir haning ni, tak kira masalah ni, tak kira lelaki atau perempuan, Amba kata, jauh lagi lah kita nak jumpa dengan kebahagiaan dunia dan kejayaan di dalam hidup, sama ada dunia apa di akhirat nanti. Jauh. Dengan sebab itu, Quran hak Tuhan hantar mari 30 juzuk ni semenjak daripada hari yang kita dengar akan perkataan ini ni, kita tak kita kata dengar saja. Cuba kita cek diri kita masing-masing. Berapa kali dalam umur kita dengar ceramah? Berapa kali kita dengar orang mengajar? Berapa kali kita dengar penasihat? Berapa kali kita dengar pertunjuk taujihat? Akan tetapi gerak ke gapo ratik daripada hak kita belajar, hak kita dengar, hak kita mengaji, hak kita itu gi kepada majlis-majlis ilmu pengetahuan, kita boleh buat gapo ratik. Hak nak hari ni al-amal, yakni gerak geri kita, usaha kita, amal hak keluar tubik daripada ilmu pengetahuan yang kita mengaji belajar. Setiap orang dengar tak payah hari ni, penceramah pun ramai, orang mengajar pun banyak, tetapi orang nak melaksanakan perkara hak kita tahu tadi itu boleh bilang anak jari. Seumpama masjid kita ni untuk nak mengeluarkan dakwah yang sebenar, Islam yang sahih, bak pegangnya, bak amale, bak fahami, kena gunanya tenaga tadi itu, kita kira kata tak banyak seumpama masjid kita. Usaha nak membangkitkan semangat kepada umat Islam daripada hak bawah kepada atas, daripada hak tak maju kepada maju, daripada hak lama kepada cepat, daripada hak spek kepada luas, jarang. Sebab apa? Sebab kita golek ke ngaji untuk nak jadi orang kecek saja, nakfut saja. Tapi pak patibat, orang nak kerja, orang nak buat, nak gunanya ilmu yang kita belajar daripada pahaman Alkitab wa Sunnah
untuk nak melaksanakan di dalam jiwa kita, diri haria kita, dalam keluarga kita, dalam umat masyarakat kita, boleh bilang dengan anak jari. Walaupun begitu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tetap ada dengan mereka yang hati dia itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Quran hak kita ni, kalau nak buat kesimpulan dengan cara mudah, iaitu kita nak bawanya manusia daripada benda hak tak cerak nak jadi cerah. Benda hak duk kelabu maya-maya tadi tu hak jadi tak cerak tu nak jadi cerah. Di situlah kita kena wi hati. Mula-mula sekali kita kena beri hati. Apabila adanya pembukaan daripada mereka yang nak hereknya, nak piping kita kepada jalan yang lulus, hendaknya bersatu hati, bersatu tangan. Jangan sama sekali kita berbagi puak. Kerana Quran ni bukan puak hak tu hak ni. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan puak tu puak ni, tak ada. Qaumiyah di dalam Islam talak tu baik benda tu. Berpuak ni tak mau. Apabila orang nak mengajak kepada Alkitab, mengajak pada As-Sunnah, pastilah kita sebagai orang yang adanya dua kalimah syahadah, sekurang-kurangnya kita wi nampak, wi bantu, berinya pertolongan, sama ada doa ataupun lain-lain daripada tu, harta benda dan sebagainya. Itulah generasi yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Quran sebagai hak Tuhan kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah ya Allah Subhanahu wa taala keluar tubik, membawa keluar tubik di atas muka bumi ini. Nak baik dengan apa kita ni sebagai umat Islam? Nak baik dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalaulah tidak ada wahyu Tuhan, nascaya kita nak royak tak kena. Kata kita tu mari daripada mana, duk buat gapo, kemudian kita nak pergi kana, nak royak tak kena. Diri kita nak jawab pe tak leh. Apatah lagi kita nak piping orang bawa kepada jalan yang lulus, bagaimana kita? Kita tak kuasa nak bawakan diri kita, bagaimana kita nak pipingkan orang? Dengan sebab itu, Al-Quran Al-Karim, dia adalah kitab hidayah, kitab cahaya. Cuma kita nak ambil pedah daripada dia tu macam mana? Nak ambil istifadah daripada dia, nak ambilnya cara pertunjukan daripada dia, kita nak buka lagu mana? Nak usaha lagu mana? Ini sebagai multaka kita ni, sebagai jalan kita nak buka. Lepas daripada multaka, ya ada pengajian mingguan, mengajian harian, di situlah kita nak. Bukan makna kata kita mari multaka sekadar tengok orang ramai sekali gini, tapi apabila perlaksanaan kita nak faham sungguh isi kandungan Quran sebagai kita cara nak pakai hidup kita, tak ada walaupun seorang. Ini adalah rugi. Tak payah kita kena nak main kecek sini. Amo dok kecek ni supaya kita nak menghidupkan hati di sini. Bila kita nak pergi pakai sungguh, ni makna minggu kita, hari kita, masa kita tadi itu kita nak guna wipah sungguh. Coba kita tanya diri kita. Hari ni coba kita tanya diri kita. Majlis ni itu majlis kesedaran, bukan majlis ilmuwan sangat saja. Iaitu kita nak meletakkan, nak akadnya bakit semangat. Coba kita tanya diri kita. Kita ni umur banyak mana dah? Umur kita ni banyak mana dah? Kemudian Quran hak kita, depan kita tu kita faham dia tadi tu sekadar mana? Juzuk 30 tadi itu hak tu hadap royak kita tadi tu kita faham setara mana? Terkadang maaflah dah hak sebut ni. Fatihah hak kita dah baca 7 ayat tu pun kita tak faham. Al-Fatihah daripada bismillah hingga
waladdallin tadi itu tak faham. Boleh jadi ke umat kita sebagai umat Islam 7 ayat yang kita dah baca sehari semalam ni kita tak faham. Apa kita boleh katukkan diri kita sebegitu lalu? Kenapa kita boleh katukkan diri kita sebegitu lalu? Kita dok makan gapo? Kita dok dengar pio. Sampai ke diri kita dok baca tiap-tiap hari ni kita tak faham. Apatah lagi kita nak faham surah hak besar-besar. Ayat hak panjang-panjang apatah lagi sakut bab dengan hukum hakam. Hak bosannya kita tak faham. Sebab apa kita tak boleh nak faham? Kerana kita dok boh gapo dalam telinga kita. Dok ambil gapo boh dalam akal fikiran kita. Apabila orang ayat Quran berasa nak lari. Apabila orang baca ayat Tuhan berasa nak katuk telinga. Kenapa kita boleh jadi gitu? Soal kepada diri kita. Tak usah tanya orang lain. Tak tanya diri kita. Apa? Apabila orang baca Quran, aku rasa panas lalu. Aku rasa tak sedap lalu. Aku berasa serabut selalu. Sedangkan Tuhan ayat Quran ini, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang Islam apabila baca Quran masuk di telinga dia berasa tenang hati. Berasa sedap di dalam hati. Berasa kenyir roh dia. Tetapi kita apabila orang baca Quran berasa serabut. Berasa panas. Berasa tak sedap nak duduk. Berasa geli-gelesah. Cuba cek kita kata kita ni orang beriman sungguh kedak. Tak usah cek hal lain, cek diri kita. Kata kita ni, ya kah bukan aku ni. Hari ni tak hati. Bagi mereka dengar suara ni doklah mana pun. Tanya diri kita, Fatihah kita reti lagi. Juzuk 30 hak kita dah baca. Tiap-tiap kali kita semaya hak kita dengar golek tadi itu kita faham lagi. Tanya. Kerana itulah bekalan hak sebenar hak kita nak bawa lagi. Hak itulah hidupan kita sebenar yang kita nak pakai hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Kalau tidak, hidup kita tak berguna gapo-gapo kita pakai hidup. Lebih kurang daripada apa dia kata, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak ke, sekadar nak makan, nak minum, nak tidur dan syahwat sekadar tu. Mereka ini lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi. Kenapa? Karena mereka ini lalai. Mereka ini tak tahu cara-cara nak pakai hidup. Kita tak say imarah sekadar dunia. Tapi akhirat kita tak ada. Ini bukan kita nak imarah tadi itu dunia dan akhirat gis sekali. Agama kita yang nak dua. Terkadang dunia kita maju. Dunia terkadang kita boleh belaka. Terkadang rezeki kita mewah. Tak ada kira halal ataupun haram. Tak ada kira. Tahu belaka. Tetapi bak kita nak pakai diri kita di hari akhirat yang kekal abadi, kita tak tahu gapo. Apabila kata kita tak tahu gapo itulah hak Tuhan royak di dalam Quran kata, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Tahu belaka hidup di dunia. Ikut lagu mana cara nak pakai hidup dunia ya tahu. Tetapi tentang nak hidup akhirat dia tak tahu gapo sekarang. Dalam arti lagu mana? Dalam arti kata dia pakainya hidup dia, nyawa dia tak ada kira halal walaupun haram, tak ada kira. Tak ada kira halal walaupun haram ni orang tak reti ajaran Tuhan. Orang tak kenal kata dia tu kena berjadi daripada tak ada kepada ada. Tak kenal Tuhan yang mengadakan dia. Tak kenal kata dia duduk di mana nak pergi kana. Tak tahu. Hak pesen ning-ning. Umur sama je dengan orang tahu tu. Orang ada ilmu pengetahuan reti ajaran Tuhan. Umur ada serupa ya. Tetapi apabila sampai hari balasan, orang ni dapat ganjaran, orang ni tak dapat ganjaran. Apabila sampai hari tu,
kita sebagai manusia hanya minta nak klik semula pada dunia. Tak boleh dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan, kami nampak dah, kami tengok dah, kami yakin dah, kembalilah kami klik pada dunia semula. Tak dah. Tuhan kita ni umur sekali. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Takkah aku tempoh umur padamu, datang dah amaran, datang dah rasul pada kamu, tapi kamu sendiri tak sih ambil daripada ajaran Tuhan ni, ambil pergi pakai tak sih. Betapa banyak orang kita tu jadi gitu. Sedangkan Tuhan ni hendak kita baik dengan kita. Nak kita tadi itu duk bahagia, hidup dengan cara senelene di atas muka bumi ini. Tak kena tipu bala petaka, tak kena menyakit dan sebagainya. Tetapi kita buat halal bala hidup, guna hidup kita ni seolah hidupan yang tak ada harga, hidupan yang tidak adanya kebahagiaan hidup langsung. Dengan sebab kita tak ada guna akal fikiran kita, mari nak tengok cara kita nak pakai hidup di dalam Al-Quranul Karim tu macam mana. Dengan sebab itu, tujuan yang Allah Ta'ala jadikan kita tahu. Kenawi tahu. Tujuan yang jadikan kita ni gapo dia? Coba tanya diri kita. Ada ke tak ayat Tuhan yang sekali dengan kita menek ning masa ning kata Tuhan jadikan aku ni buat apa? Tuhan jadikan kita ni tak lain tak bukan iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan kita supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan jadikan kita supaya kita mengimarahkan akan bumi ini dengan ajaran Allah Ta'ala. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Ta'ala kita dunia ni suruh kita imarah dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh dengan cara baik, tegah daripada perkara yang tak baik. Akibat tadi itu, hujung jatuh tadi itu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pengganti khalifah di atas muka bumi ini. Lepas daripada generasi kita ni, ada generasi hak lain pula. Seperti kita generasi ni lepas daripada generasi orang atas daripada kita. Mari dah. Tiga ni ya Tuhan kita sebagai manusia yang Tuhan royak di dalam Al-Quranul Karim supaya kita tadi itu masuk di dalam golongan orang yang berbakti, bertakwa, beriman kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nawi kita tadi itu berasa dalam hati. Nawi kita berasa cocok dalam hati. Nawi berasa kata kita ini ada kewajipan yang kita kena buat. Kerana hemah kita tadi itu kena duk panas semua. Kena duk tetap semua. Kena jadi basah semua dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Barulah anggota kita itu nak menggerakkan kepada arah kemuliaan. Kita nak pakai hidup. Karena balik ke hari ni banyak ke mati jiwa. Semangat pun tak ada. Apabila semangat tak ada, kekuatan dalam tak ada, anggota luar pun jadi lemah. Cara mikir pun jadi lemah. Pahamnya tadi pun jadi lemah. Apabila lemah perkara yang Amal sebut tadi, maka ummah pun jadi lemah. Jadi lemah, tak membawakan kepada kemajuan nak hidup di atas muka bumi ini. Kalau gitu, Amal tak seguna masa dengan cara panjang sangat. Kita sebagai umat Islam yang ada perlembagaan namanya Al-Quran. Quran adalah satu kitab yang sebagai lampu nak suluhkan hidupan kita, datang daripada Allah Subhanahu wa taala, nak hereknya kita daripada tangan syaitan, tangan iblis, masuk syurga semula. Itulah yang Allah Ta'ala kata
sebagai ayat yang terakhir, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa dia nampaknya anak bulan, maka hendaklah dia itu puasa, dalam arti kata mempertahankan diri dia kerana nak sahuti perlambagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Go Ramadan iaitu kita nak berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dalam arti kata kita nak beramal dengan ajaran Allah, nak sahuti perintah Allah, nak letak segala-gala perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu murka terhadap perbuatan kita. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengkekalkan kita di atas ketaatan kepadanya dan menetapkan iman kita semasa kita hidup dan masa kita hendak meninggal dunia dan masa kita bangkit esok. Dan kita mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masuk di dalam golongan hak Tuhan kata, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka ya Allah taala menetapkan iman di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah mereka golongan yang berjaya dunia dan bahagia di hari akhirat nanti, sebagaimana Allah taala kata, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa dia selamat diri dia daripada api neraka dan bahagia dia boleh masuk syurga, orang itulah dapat kemenangan yang sebenar. Dan tak lain tak bukan hidupan dunia, iaitu hidupan yang tipu daya sahaja. Tidak ada perkara yang kekal. Jangan sama sekali kita jualkan dunia. Jangan sama sekali kita jualkan agama kita dengan mata dunia yang sementara. Karena itu adalah perkara yang merugikan kita dan tak membahagiakan kita. Dan hidup di atas muka bumi ini yang sementara, dan kita tak akan selamat di dalam negeri akhirat. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupan kita, membahagiakan hidupan kita dunia maupun akhirat nanti. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati tuan imam kita dan ahli jawatan Masjid Muhajirin yang mengadakan multaqa as-sunnah pada 2 hari ini. Mudah-mudahan perkara itu jadi kebaikan kepada mereka di dalam neraca, tambahnya neraca timbangan di hari akhirat nanti, dan semua mereka-mereka yang beri sokongan pada mengadakan multaqa pada perjumpaan kita sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.